dalam sesi pertemuan ini. Sangat penting dan mungkin Adin nak kenal-kenal dahulu dengan Maulana Mansur, nama diberinya, latar belakangnya, mungkin sedikitlah. Arifnya di situ, silakan Ustaz. Allahu Akbar. Jadi hamba yang dhaif ni baik. Assalamualaikum. Kuala Lumpur. Mesyuarat ini telah dirasmikan oleh Menteri Pelajaran Yang Berhormat Dr. Mahathir Mohamad. Penubuhan dan pelantikan ahli-ahli majlis penasihat ini telah dibuat oleh Menteri Pelajaran bagi tempoh selama 2 tahun. Antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat tersebut ialah pelaksanaan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah bantuan kerajaan, kelayakan tenaga pengajar pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah bantuan kerajaan, nilai pelajaran agama Islam serta dibincangkan mengenai kedudukan institusi agama Islam dalam sistem pelajaran kebangsaan. Sesungguhnya, dengan terbentuknya majlis penasihat ini, kedudukan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah telah dapat diperbaiki dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh ahli-ahli majlis. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Mencetus inspirasi yang tepat dan terkini, mendekati para pendengar dengan ilmu, mengisi jiwa dalam kembara, buat bekal tuayan di sana. Ia inspirasi utama anda, IKIM FM. Tak mendahului, tidak pula ketinggalan. Pendekatan sederhana diamalkan. Lunak bersuara menyampaikan info sumber yang dipercayai. Ini inspirasi utama anda, IKIM FM. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my.
نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Yang tu masa tu pada Nabi SAW. Dia nak jumpa Nabi pun takut juga. Macam kita jumpa satu orang chef besar, nak cakap macam mana? Jadi dia pun beradab. Dia tanya soalan pun dia tak terus terjamnya tu. Dia tanya, boleh Allah tak malu? Mana Allah tak pernah meninggal perkara ni? Dia tak boleh laksana. Sebab itu bercanggah dengan perbagaan yang sedia. Bolehkah nak buat? Aisyah kata, boleh. Boleh. Dengan kita pindah perlembagaan ini. Masukkan di bawah. Pun tengok dalam handphone saya ni. Rasa macam tak ada nasyid. Satu dua lagu. Itu belum ada yang belum download lagi, yang buat minggu lepas ni. Sebab semua kebanyakan lagu bila mereka minta tu baru dia tahu. Dan satu lagi saya nak ni sikit. Tadi bila daripada nasyid jugalah. Betul. Disebut semayang fardu. Semayang fardu ni bukan hanya semayang 5 waktu. Semayang fardu ni ada 3. Pertama, semayang 5 waktu. Yang kedua, sembahyang nazar yang dinazarkan. Yang ketiga adalah semayang di situ dia terujuk kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah apapun yang datang pada dia itu, dia akan jadikan sebagai amanah untuk dia tadbir dengan cara yang baik, yang akhirnya nanti akan membawa kepada kejayaan. Betul. Itu yang penting. Jadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas,
dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Pilihan yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai untuk pertemuan di Inspirasi Ilmu. Hari ini hari Isnin, 12 Februari 2024 bersamaan 2 Syakban 1445 Hijriah. Lebih kurang dalam 28 hari kan macam tu untuk kita nak ke Ramadan Al-Mubarak. Jadi jom sama-sama kita buat persiapan awal, susunkan jadual ibadah kita, susunkan apa saja rutin harian kita supaya nanti kita akan masuk ke Ramadan itu dah siap-siap dah kan, persiapan kita dengan sebaik mungkin. Okey, terima kasih tim Inspirasi Pagi yang dah bersama-sama bawakan perkongsian sebentar tadi untuk 4 jam yang lalu. Saya akan teruskan lagi selepas ni ada perkongsian bicara kitab darah wanita, perkongsian dari Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz. Okey, dan kita nak kongsikan satu kata-kata dari para asatizah, pesan berkaitan proses hidup. Kita banggalah pada setiap proses dalam hidup kita ini kerana walaupun sekecil pergerakannya ataupun perjuangannya dan usaha kita ini, hargailah, jangan anggap remeh dan jangan menyerah. Sentiasa kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usaha sebaik mungkin, tekun, istiqamah dan fokus dalam apa saja rutin harian kita. Okey, jom kita nak berhibur seketika bersama lagu dendangan dari Syedi Khairan dan juga Ustaz Huri, lagunya Tahabba Fillah. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Telah kita lalui suka duka bersama, engkau dan juga aku, meniti usia. Teguh persahabatan, engkau dan juga aku, melangkah menuju ke puncak impian. Berjanjilah andai nanti masa memisahkan, kenangan indah yang tercipta jangan dilupakan. Ikatan ini ku harapkan berkekalan hingga ke syurga. Kita bertemu dan berpisah kerana Dia. Agar dikurnia kekuatan dalam hidup, menempuh dugaan, taburilah jasa bakti, sehingga degup nafas terhenti. Moga Tuhan kan menitiskan kasih dan rahmat-Nya. Berjanjilah andai nanti masa memisahkan, kenangan indah yang tercipta jangan dilupakan. Ikatan ini ku harapkan berkekalan hingga ke syurga. Kita bertemu dan berpisah kerana Dia.
ada kasih dan rahmatnya. Maukah Tuhan kan menitiskan kasih dan rahmatnya. Encik Fahim, ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik, produk kita pun boleh sampai kepada lebih 1 juta pendengar. Apa lagi? Jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM. Inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kembali bersama untuk pertemuan di rancangan ataupun segmen Inspirasi Ilmu. Hari ini, pagi ini kita nak bawakan lagi perkongsian bicara kitab darah wanita. Jom tonton sekarang di YouTube Live, di Facebook Live sebab kita ada siaran langsung dekat situ. Anda boleh sama-sama sertai kita untuk tanyakan soalan ataupun berikan learning point yang boleh sama-sama kita belajar, yang sama-sama kita faham. Letakkan di bahagian ruangan komen, insyaAllah. Okey, menerusi perkongsian rancangan kitab darah wanita ini, kita nak bawakan lagi perbincangan ilmu bersama-sama dengan Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz, merupakan mudir dan juga pensyarah dari Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Seri Petaling, Kuala Lumpur. Dan pun ada bersama-sama kita dekat konti Radio IKIM FM. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar? Sentiasa dalam kebaikan, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Seronok kita bila dapat bertemu Saban Isnin ni kan Maulana. Hari yang baru kan. Orang kata tarikh yang baru. Selesa kita pun, niat kita pun yang baru juga setiap hari kan. Ya Allah, masya-Allah. Kita dah masuk Syaban ya. Itulah kan. Masya-Allah. Hari ni dah 2 Syaban kalau Alhamdulillah kan. Masya-Allah, harapnya baik-baik. Dan kita pun difahamkan Maulana baru je bergerak pulang dari Kelantan katanya. Ya, daripada Kelantan, Terengganu. Masya-Allah, ada program di sana. Jerantut, masya-Allah. Ada program menziarahi ulama-ulama, tuan-tuan guru, masya-Allah. Allah, ulama-ulama dulu zaman mereka mengaji di Mekah tu. Perlu ada ziarah pada mereka ni. Pasal apa? Dalam hadis Nabi Islam bagi tahu al-alim aminullah fil ardi. Orang alim, orang yang paling dipercayai oleh Allah SWT di atas muka bumi. Sebab itulah kita pergi ziarah mereka. Kita tak ada apa-apa pun. Mudah-mudahan ziarah kita tu Allah bagi keberkahan. Kan? Berkat yang penting tu kan. Sebab berjumpa, bertemu dengan tuan-tuan guru kita kan. Masya Allah. Okey, jom nak sama-sama kita bawakan perkongsian ini. Anda yang dah pun mula masuk ke dalam platform online kita boleh sama-sama saksikan sebab nanti mungkin Maulana akan bawakan lagi penerangan-penerangan. Kita ada buka ni ada whiteboard dalam ni. Kalau yang tonton lagilah dekat rapat dengan kita, insya-Allah. Okey, terima kasih anda pun mula masuk ke dalam ruangan komen kita. Amin, amin. Puan Sarifah Kasim dah ramai lagi mula masuk. Mariam Ahmad ramai lagi, alhamdulillah. Teruskan like, komen, share banyak-banyak untuk kita dapatkan lagi perkongsian ini. Okey, jom kita nak buka kitab Bicara Darah Wanita. Ini dia kitab dia. Cantik kali dia. Okey, dan kita nak terus ke halaman 51 di mana tajuk kita hari ini kita nak bincang berkaitan dengan perkataan sinonim bagi haid. Silakan Maulana, kita mulakan bicara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassiru wa la tu'assiru wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, ya Alim, wa bika nasta'in wa bika nastaghith. Alhamdulillah kepada semua peserta
pendengar yang setia, Masya Allah, yang tengah drive ke, yang tengah masak ke, tengah apa ni, minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat duduk dengan baik, insya-Allah dapat tawajuh. Mudah-mudahan Allah beri ilmu pengetahuan pada kita, yang daripada tak tahu jadi tahu, dah tahu dia mentambah lagi tahqiqkan dia. Amin. Jadi hari ni kita masuk kan muka halaman 51, iaitu daripada perkataan-perkataan sinonim bagi haid. Yang lepas kita dah baca dohkun, hari ni kita bagi contoh bagi nifas. Jadi contoh bagi nifas. Nifas di sini bukan bermaksud darah nifas, tetapi lafaz perkataan yang digunakan di sini untuk memberi makna haid. Jadi bahasa Arab ni ajaib kan. Masya Allah, luas dia. Satu perkataan boleh diguna berbagai-bagai. Mushtarak dia panggil kan. Perkataan ni diguna tempat ni macam ni, guna tempat lain macam lain. Macam kita juga bahasa Melayu kan, ada juga kan. Macam menyorok kan. Menyorok orang Kedah kan. Sarapan pagi, menyorok orang KL, sembunyi, lain kan. Jadi macam-macam kita boleh tengok kan. Jadi contoh bagi nifas ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anufisti, adakah engkau bernifas? Terjemahan lughah dulu kan. Adakah engkau bernifas? Sedangkan anufisti, adakah engkau bernifas? Sedangkan pada waktu itu beliau Hadrat Aisyah radhiyallahu anha tidak beranak. Jadi kalau tak beranak, macam mana datang daripada mana nifas kan? Tapi Nabi guna lughah ni, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita lughah lain. Bukan hanya satu lughah saja. Mana dari situ kita dapat belajar banyak lughah-lughah yang sinonim yang beri makna darah haid. Jadi di sini perkataan nifas di sini merujuk kepada makna haid, bukan nifas hakiki. Nanti nifas hakiki pun guna nifas, tapi orang yang tengok bahasa lughah ni bila letak pada tempat itu, dia tahu bukan makna nifas. Kerana apa? Masa tu Hadrat Aisyah bukan beranak. Jadi nak hukum darah nifas pun lagi akan datang, kita akan belajar mana bila satu janin dah keluar daripada perut dia beranak, dia keluar dengan sempurna baby tu, dapat peranakan dah kosong, bau keluar darah, bau panggil darah nifas. Kalau keluar bau keluar terang keluar darah, belum nama darah ni nifas. Banyak perbahasan dia lagi akan datang, kita bersabar dululah kan. Jadi di sini mana kita tengok daripada mana Nabi tegur, Nabi sebut, tanya Hadrat Aisyah, dia berdalilkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu nota kaki nombor 4. An Aisyah radhiyallahu anha taqulu kharajna la nara illa al-hajj falamma kunna bisarif itu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala ma laki anfisti qultu na'am qala inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam. Terjemahan dia, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami telah keluar untuk menunaikan haji. Menyeronok orang nak pergi haji kan. Ni tak lama ni, lepas ni nak mesti haji lah. Kami telah keluar untuk menunaikan haji. Apabila kami tiba di suatu tempat nama Sarif. Di sini Sarif boleh baca, Saraf boleh baca. Saya dulu bila pergi Mekah, saya cari tempat yang nama Sarif ni. Tak jumpa. Lepas tu tanya orang kat situ, dia kata sekarang nama dia Nawariyah. Dia dulu nama Sarif ataupun Saraf. Nama sekarang Nawariyah, iaitu tempat dekat mana? Tempat maqam Hadrat Maimunah radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, dikebumikan di situ, menikah pun kat situ, rumah dia pun kat situ. Allah Akbar. Ini makcik kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah Akbar. Kalau kita pergi buat haji, kalau sempat kita ziarah lah maqam ni. Allah Akbar. Hadrat Maimunah radhiyallahu anha, kisah dia banyak. Jadi apabila kami tiba di Sarif, aku telah kedatangan haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan aku menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, mengapakah kamu menangis? Jadi Nabi boleh tanya macam tu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam
Balik oleh kerana Hazrat Aisyah duduk lama dengan dia. Dia tahu menangis perempuan, menangis isteri ni menangis nak apa. Ada orang menangis sebab apa sakit, ada orang menangis sebab apa dia nak satu perkara, ada orang menangis sebab sekian-sekian dia tahu cara menangis tu dia kenal dah. Macam gitulah kita tengok kalau seorang isteri dia bersama suami dia lama dah, dia kenal. Bila suami dia buat macam ni dia tahu suami nak apa kan. Dia nak apa. Macam orang duduk dengan guru, tok guru dia kan. Tok guru dia kata air. Minta air. Jadi kalau tuan guru dia dalam tandas, makna dia air nak apa? Nak basuh najis. Kalau dia kata tuan guru dekat luar nak air, makna dia nak ambil wuduk. Ataupun boleh duduk atau kursi rehat nak air, makna nak minum air lah kan. Makna dia macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok keadaan isteri dia Hazrat Aisyah radhiyallahu anha sedang menangis, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Mengapa hang menangis?" Macam itulah kira kurang kan. "Mengapa kamu menangis? Adakah kamu kedatangan haid?" Mana Nabi guna lafaz anufisti. Kalau bahasa terjemahan daripada perkataan luar kamus, adakah kamu sedang bernifas? Sebenarnya bukan. Mana adakah kamu kedatangan haid? Di sini Nabi nak mengajar luah juga pada kita supaya kita jangan kaya bahasa. Mana umat Nabi SAW kaya bahasa kan. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada aku, "Adakah kamu kedatangan haid?" Aku menjawab, "Ya." Mana Nabi punya tengok nangis Hazrat Aisyah dia tahu. Mana Hazrat Aisyah terus menjawab, "Ya." Ni sebab tu kelebihan suami isteri yang bersama tak selalu dia tahu. Dia faham, memahami, saling memahami. Tapi kalau duduk tak bersama selalu jauh-jauh, dia susah memahami apa kawan tu punya kendak. Sebab tu jadi macam-macam problem. Ini cara duduk keluarga bahagia, kadang-kadang bagi masa walaupun sibuk kat pejabat, walaupun sibuk kat sekolah, kat madrasah, tapi dia ada bagi masa dengan isteri juga, ada bagi masa dengan anak-anak juga. Macam itulah kita kena belajar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ini adalah satu perkara yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada para wanita. Mana Nabi menenangkan, nak heran apa, Allah dah tetapkan. Ini perkara normal. Mereka terkejutlah, ini perkara normal saja. Jangan dia takut pula dia datang ni. Jadi Hazrat Aisyah radhiyallahu anha dia menangis sebab apa? Sebab dia menangis takut bila datang haid menghalangi dia nak buat ibadat haji. Dia takut. Sebab tu Nabi kata, nanti dalam hadis lain datang, mana dalam hadis lain datang Nabi kata, "Tatufu fil bait." Makna dia la tatufu bil bait. Mana kamu boleh buat semua amalan haji melainkan jangan kamu bertawaf di Baitullah. La tatufi bil bait. Jangan kamu bertawaf di Baitullah ketika kamu sedang berhaid. Kerana Baitullah tu masjid. Masjid yang paling tertua. Masjid Allah jadikan bumi ni mula-mula air. Kemudian ditimbulkan naik buih. Buih kemudian dijadikan kumpul buih tu jadi buqatul ard. Jadi buqatul ard, daratan yang mula-mula ditimbulkan itulah Baitullah, dijadikan Baitullah. Cerita ada panjang nanti sampailah bab tu kan. Jadi nak tunjukkan itu masjid yang paling tertua sejak penciptaan bumi lagi. Allahu Akbar. Sebab tu jangan kamu bertawaf di Baitullah ketika kamu sedang berhaid. Okey. Jadi itu contoh bagi bab ni nifas kan. Okey, kemudian kita tengok di sini okey, kemudian lain-lain muka surat 52 kata haid, kedua at-tamsu. At-tamsu pun mana dalam surah Ar-Rahman mana lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Mana dalam syurga-syurga itu terdapat bidadari-bidadari yang pandangan yang tertumpu, yakni kepada mereka semata-mata, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan jin. Jadi maksud at-tamsu pada ayat di atas ialah haid. Makna wanita-wanita bidadari tak pernah berhaid. Jangan kita kata ada haid. Tempat dalam syurga bukan tempat haid. Sebab tu Hawa alaihissalam bila diturunkan ke atas muka bumi ni baru ditimpakan dikenakan darah haid.
Mana tempat syurga ni tak ada darah haid lah kan. Kalau bersih, kalau ada darah haid nak buat mana? Pergi check apa ni pad dia. Siapa nak jual pad pula kan? Kelang kabut pula kan. Tak ada kan. Okey, itu antara apa ni lafaz perkataan sinonim. Kemudian al-irqu kan, kemudian ad-dahku kan, kemudian al-ikbaru. Ni satu lagi, lain-lain boleh baca sendirilah. Kelima muka surat 54. Sikit lagi Kelima al-ikbaru. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu taala pada surah Yusuf ayat 31, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Terjemahan dia, maka ketika mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan mereka sambil berkata, jauh sekali bagi Allah daripada sebarang kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Jadi sebenarnya kisah ni, kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia telah dengan bersama dengan Hadrat Zulaikah radhiyallahu anha, ketika Hadrat Zulaikah ditohmah apalah Zulaikah ni, kalau nak buat jahat pun, nak buat tak elok pun, carilah standard sikit. Dengan standard hang suami kau menteri kan, kau ni pi cari hamba pula. Jadi kutukan tohmahan kepada kepada Hadrat Zulaikah radhiyallahu anha. Jadi Zulaikah ni kan, kisah dia panjang dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bila Nabi Yusuf alaihissalam dihadiahkan ketika dia telah dilelong, dijual maka suami dia dah tengok, suami dia telah beli, telah bawa untuk hadiahkan kepada Hadrat Zulaikah radhiyallahu anha. Jadi bila Zulaikah tengok, orang ni daripada dulu aku duk tengok dalam mimpi aku dulu, sampai aku tak mau nak kahwin, sampai dipaksa bawa aku kahwin, dia teringat Jadi bila dibawa macam tu, orang duduk dengan satu orang lelaki yang mana pantang dia tengok, tergoda. Kecantikan, ketampanannya, kehandsomean dia tu, Allahu Akbar. Siapa yang tak boleh tergoda ketampanan Hadrat Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi oleh kerana tu Zulaikah dia nampak macam dia nak buat dia macam-macam dah nak ni tak berjaya. Okey, kisah dia kita boleh ikuti dalam surah Nabi Yusuf lah. Jadi dia nak lepaskan tohmahan tu, dia pun jemput satu hari semua isteri-isteri pembesar-pembesar dia juga. Mai datang lalu bila dia datang, dia sebelum datang dia siapkan pisau dengan buah, sebiji buah. Jadi dia telah asah pisau tu. Asah pisau tu bukan pisau macam potong bawang. Potong bawang, kita rasa ketajaman ni dengan apa? Dengan jari kita macam tu. Tajam tak tajam? Tapi pisau ni macam pisau potong potong lembu, sembelih lembu tu. Nak asah ketajamannya tak boleh dirasa dengan jari. Kalau rasa dengan jari putus. Dia macam mana nak rasa ketajaman parang tu yang kita nak sembelih lembu tu, ambil kertas, pegang ujung tu, ambil zam macam tu. Kalau boleh potong dengan keadaan lembek ujung tu, boleh potong, itu menunjukkan parang tu, pisau yang nak potong sembelih tu tajam. Jadi dia telah asah semua tu. Jadi dia bila pisau-pisau dah asah, kemudian isteri-isteri pembesar semua datang. Dia kata macam ni, sekarang ni aku bagi kamu semua buah apple ni semua. Jadi nanti aku akan bawa Yusuf alaihissalam masuk lalu lalu touch and go saya. Bukan stop. Kalau stop rosak kamu. Kamu dah tohmah aku, kamu tengok sendiri. Jadi bila dia bawa masuk kamu potonglah buah tu. Jadi bila kata ready, aku nak masuk ni. Bila dia bawa masuk saja, dia panggil Yusuf alaihissalam masuk lalu saja mereka tengah potong buah, mereka tak sedar mereka telah potong jari-jari mereka. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka telah potong jari-jari mereka, telah melukai jari-jari mereka. Sebab tu mereka kata jauh sekali bagi Allah SWT daripada sebarang kekurangan.
Ini bukan manusia, mahadha basyaran. In hadha illa malakun karim. Sebab tu Ibn Abbas bagi tahu makna hidna inda ru'yatihi. Ketika mereka melihat saja, ra'ainahu akbarnahu, makna haid. Nampak. Terkejut, tergamat, terkeluar darah haid tu. Ini yang kata akbarnahu bukan makna besar. Makna sini makna keluar darah haid. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas salah seorang mufassir yang paling alim kan. Makna haidna inda ru'yati. Kata Ibn Abbas radhiyallahu, maksud ayat tersebut ialah mereka telah datang haid ketika Yusuf alaihissalam. Jadi akbarna memberi makna haidna. Yang lain-lain tu boleh baca sendirilah lurah-lurah mana sinonim. Dan insya-Allah kita akan masuk nanti definisi haid. InsyaAllah. Baik, kita akan sama-sama bawakan lagi untuk penerangannya dan juga segala yang kita dengarkan ini. Anda juga boleh sama-sama terus tonton di Facebook Live, di YouTube Live untuk kita dengarkan perkongsian yang sangat bermanfaat ini menerusi bicara kitab darah wanita. Okey, kita nak berehat seketika untuk anda. Jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Hasad adalah suatu penyakit hati yang sepatutnya dihindari oleh siapapun yang bekerja. Kerana hasad itu akan menyebabkan seseorang selalu sedih apabila melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Pun begitu, ia tidak sama dengan ghibthah. Hasad itu adalah inginkan akan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dicabut, dihilangkan. Berbeza dengan ghibthah. Ghibthah itu juga seperti hasad tetapi dibolehkan di dalam Islam, iaitu melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah, inginkan juga Allah berikan nikmat itu kepada kita supaya kita mendapat suatu motivasi dalam pekerjaan, tetapi tidak inginkan nikmat yang diberikan kepada orang itu hilang. Maka yang digalakkan di dalam Islam adalah ghibthah, supaya ada semangat untuk kita berlumba-lumba berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus. Hidup ini bukanlah semata-mata untuk melakukan amal, tetapi Allah minta sebenarnya melakukan amal dari hati yang baik. Bukan sekadar hanya amal yang baik, tetapi mesti hati yang baik melakukan amal yang baik. Kita tentu takutnya bila Nabi sebutkan tentang ada manusia yang dia dan syurga itu hanya tinggal satu hasta nak masuk, datang ketetapan, kemudian matinya dalam keadaan melakukan amalan orang-orang berdosa. Lantas kata Nabi, orang itu dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Ada orang yang kemudian kata Nabi, orang yang melakukan amal-amal yang derhaka, tetapi menjelang nak mati dia melakukan amalan taubat, ahli syurga dia masuk dalam syurga. Dan ulama menyatakan bahawa kenapa ada orang baik tetapi matinya dalam keadaan jahat, bukan kerana dia tidak buat amal baik, tetapi dia tidak dapat hati yang baik ketika melakukan amal yang baik. Kita dah bertekad baca Quran, kita dah bertekad lakukan solat, menutup aurat, tetapi ingat, belum cukup. Kalau kita nak mati dalam keadaan baik adalah baikkan hati-hati kita itu, insya-Allah. Dan saat hati-hati kita baik, insya-Allah kita akan pulang pada Allah dalam keadaan baik, sebenarnya husnul khatimah. Dan inilah dia cerita perjalanan hidup manusia di atas lebuh raya kehidupan yang sebenar. Masjid Daerah Lahad Datu. Masjid Daerah Lahad Datu terletak tidak jauh dari bandar Lahad Datu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Ar-Raudah Lahad Datu, yang merupakan masjid utama bagi penduduk Islam di sekitar daerah Lahad Datu. Masjid Ar-Raudah Lahad Datu merupakan tempat umat Islam di sekitar Lahad Datu menunaikan ibadah secara berjemaah dan pelbagai lagi aktiviti keagamaan. Terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di masjid ini selain daripada ruang solat utama seperti dewan, bilik mesyuarat dan lain-lain lagi. Masjid ini juga berada di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Pagi yang indah disulami inspirasi yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan Lembayung Al-Quran, motivasi pagi, topik pagi, inspirasiku, analisis, kesihatan, cinta Palestin dan topik Jumaat. Semuanya dalam Inspirasi Pagi bersama Luke dan Pian dari 6 hingga 10 pagi
hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin, Kepada anda, para saya pendengar ya, dan juga Pengisian bermutu, inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh. Kita berada di rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom tonton sekarang di YouTube Live, di Facebook Live IKIM FM sebab kita ada siaran langsung dekat situ. Dan kita nak buka sedikit soal jawab berkaitan dengan bab yang kita tengah belajar ni. Sebab kalau buka soalan pun macam-macam nanti akan melangkaui bab-bab lain pula kan. Okey, tapi berkaitan dengan bab kita yang kita bincang hari ni, mudah untuk kita ada sesi soal jawab. Jadi kalau anda ada pertanyaan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004 dan juga soalan pertanyaan anda boleh letakkan di bahagian ruangan komen. Kalau boleh soalan tu ada kaitan dengan bab yang kita belajar hari ini, iaitu perkataan sinonim bagi haid. Okey, tadi Maulana ada sentuh juga berkaitan dengan nifas dan juga ada soalan yang bertanya tentang iddah. Okey, kita tengok soalan ni Baik. Maulana ini bertanya tentang iddah bagi wanita yang kematian suami yang telah putus haid. Ada kitab mengatakan 3 bulan kamariah. Mohon penjelasan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan yang ditanya kan. Jadi hari itu saya bagi tahu untuk buat ada perbahasan yang detail lagi lah kan. Jadi soalan yang ditanya mengenai kematian suami, mana berapa iddah dia kan. Jadi sini dia sebenarnya yang kata dalam kitab atau pendapat kata 3 bulan Qamariyah tu, wallahu alam, hamba yang lain tak pernah dengar lah dari kitab mana tak tahu lagi lah. Tapi sepakat ulama wa ajma'u anna iddatul hurrati muslimati allati laysat bihamil min wafati zawjiha 4 ashhurin wa 10 madkhulan biha wa ghair madkhul saghiratun lam tablugh aw kabirah. Para ulama telah berijma', telah sepakat bahawa iddah kematian suami bagi wanita Islam sama ada dia dah mereka yang tidak hamil mereka yang tidak hamil ataupun mereka yang mereka yang hamil. Tapi mereka yang tidak hamil dia adalah selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari, sama ada yang pernah dijima ataupun tidak. Sama ada itu kanak-kanak yang belum balik ataupun orang dewasa. Jadi bila kematian suami dia, maka iddah dia ialah 4 bulan 10 hari. Jadi saya tak pernah dengar lagi lah dalam mazhab kita. Kalau hak lain pun saya tak ada Jadi tidak ada dalam pengetahuan saya 3 bulan Hijri, tak ada. Tapi ataupun mungkin dalam kitab tu si pengarang nak bagi tahu tempat lain, tapi dia terletak kat situ. Jadi saya nak terangkan, tempoh iddah dia ada 2 jenis. Satu kita tengok macam ni, ini tempoh iddah okey. Ni tempoh iddah okey. Tempoh iddah ni ada 2. Okey. Satu yang kematian suami tempoh iddah kematian suami. Okey, yang kita bicara yang ni okey, kematian suami ni dia ada terbagi kepada 2 yang mengandung yang tidak mengandung. Okey, tidak mengandung saya tulis ni tidak mengandung. Yang mengandung sampai kelahiran anak. Sampai kelahiran anak. Sampai kelahiran anak.
Bila dah kelahiran anak, habislah iddah dia tu kan. Sampai kelahiran anak. Sama ada pendek, hari ni suami mati, hari ni suami meninggal, malam tu dia beranak. Habis iddah dia. Ini dalam yang kitab saya tulis detail. Nanti sampai kena lah. Yang kedua, ataupun hari ni kematian suami, tetapi dia belum beranak lagi sampai 9 bulan. Baru anak iddah dia panjang. Okey. Yang tidak mengandung ni tak kira lah. Wanita yang mana masih berhaid. Masih berhaid. Masih berhaid. Masih berhaid. Masih berhaid. Yang belum menepus lagi. Belum menepus ke. Tak kira lah. Menepus atau tidak menepus. Sama ada dah putus asa daripada haid ataupun belum lagi. Tak kira. Sama ada anak dara ke ataupun janda ke, tak kira lah. Makna dia, ini sama 4 bulan 10 hari. Ni sepakat ulama. Apa jenis wanita, walaupun dia dah menepus, dah putus asa daripada haid, makna dia ialah 4 bulan 10 hari. Tak ada 3 bulan. Yang 3 bulan nanti saya tunjuk. 3 bulan Hijri dekat tempat lain. Mungkin pengarang dia tak tahu, tapi tersilap atau tersilap cetak. Jadi kita menghormatilah pada pengarang kitab tu. Jadi ini mana mengandung sampai kelahiran anak. Kalau kelahiran anak ni pula, nak tengok, kalau kelahiran anak ni, mana dia lahir sampai kelahiran anak, habis iddah dia. Tak kira lah dekat ke ataupun panjang. Jadi kalau satu orang wanita tu dia kahwin dengan suami dia. Suami dia belum umur mencapai 9 tahun. Jadi atas mazhab kita, mana lelaki ni belum 9 tahun, mana ada ayat mani. Macam dia kahwin, dia berjimat dengan isteri dia. Kalau dia berjimat isteri sekalipun, di sini atau tak berjimat dengan dia, kalau berjimat isteri dia mengandung, mana di situ dia tak pakai iddah selepas kelahiran anak. Sebab apa? Tak mungkin boleh mengandung. Lelaki ni belum ada amani lagi. Di situ ulama kata apa? Di sini kalaulah jadi macam tu, mana wanita yang mengandung tetapi suami dia belum mencapai, kematian suami dia belum mencapai umur 9 tahun, iddah dia ialah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Padahal kita tahu mengandung sampai kelahiran anak. Tapi kes ni mana tak sampai 9 tahun, mana dia kembali kepada 4 bulan 10 hari. Makna ni secara umum, tak mengandung ke, masih berhaid ke, tidak berhaid ke, sama ada menepus ke, belum menepus lagi, mana ni dia tak kira. Sama ada suami dah jimat dia ke, atau belum jimat dia ke. Ada orang baru berkahwin, tak, suami tak sempat jimat, suami mati. Mana dia di sini untuk kematian suami umum 4 bulan 10 hari. Nanti yang ketiga, suami yang kehilangan. Nanti saya cerita detail lah, panjang tu. Saya lagi sambung. Dia ada umur 3 punya. Jadi di sini tempoh iddah kematian suami. Yang nak bagi tahu yang kitab atau pendapat, bagi saya itu bukan pendapat. Bagi saya wallahu alam itu bukan pendapat. Itu ciptaan sendiri kan. Pasal semua ulama tak tulis tak tulis. Jadi di sini kematian suami ataupun cerai hidup. Mana dia tempoh iddah bagi wanita yang dicerai hidup. Cerai hidup Allahu akbar. Cerai hidup Cerai hidup. Jadi di sini ni dia ada yang 3 kali suci, yang 3 bulan Hijri, yang ada tidak ada iddah. Nanti kita tengok Okey, satu. Ni tulis pen lain Okey. Pertama sekali yang mengandung. Okey. Yang mengandung Yang mengandung sama hukum dia sampai kelahiran anak. Maknanya sampai kelahiran anak. Yang kedua tidak mengandung. Tidak mengandung. Okey, tidak mengandung tidak mengandung lah mengandung. Okey, pendekkan dia tidak mengandung. Tidak mengandung, tak kira lah tidak mengandung, maknanya dia belum menepus lagi. Tidak menepus Tidak menepus Okey, tidak menepus dan
masih berhaid lagi. Masih berhaid lagi. Masih berhaid. Okey, masih berhaid. Ataupun dia tidak berhaid. Tidak berhaid. Tapi telah dijima. Maknanya dijima. Dijima. Makna dia tidak mengandung, tidak menepus, masih berhaid, tapi telah dijima. Dijima. Maka di sini dia hukum dia ialah 3 kali suci iddah dia. 3 kali suci. Okey, yang ketiga. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Okey, kita nak tulis kat mana 3. Saya letak atas ni nombor 3. Okey. Yang ketiga, wanita itu sudah menepus. Mana menepus. Okey. Ataupun tidak berhaid. Tidak berhaid. Tidak berhaid. Ataupun belum pernah berhaid. Belum pernah berhaid. Pernah berhaid. Belum pernah berhaid. Okey. Belum pernah berhaid, menepus, tidak berhaid, belum pernah berhaid. Mana tapi dijima juga. Dijima. Mana hukum dia? Dia menepus, nak tengok haid apa ni, dia ada berapa hari? Ini ialah 3 bulan Hijri. Di sini letak dia Hijri ni. 3 bulan Hijri. Dia menepus, tidak berhaid, belum pernah berhaid, tapi jima dia, sudah jima. Mana dia kematian dicerai. Suami dicerai ketika dia menepus, atau cerai isteri tidak berhaid atau belum pernah berhaid, tapi dijima dah. Mana ini dia punya iddah ialah 3 bulan Hijri. Itu saya nak beritahu. Mungkin yang kitab tu nak beritahu kat sini, tapi terletak di sini. Ni 3 bulan Hijri. Yang keempat, keempat, wanita yang belum dijima. Isteri yang tidak dijima. Dia kahwin, dia tak jima. Mungkin dia kahwin, mungkin ada pecah, tak campur apa kan. Isteri yang tidak dijima. Okey. Ini tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Okey, tidak ada iddah. Jadi maknanya kita tengok sini, 1 mengandung sampai kelahiran. Yang kedua, tidak mengandung tapi belum menepus lagi, masih berhaid tapi dijima. Maknanya dia punya ni 3 kali suci. Ketiga, menepus. Dah menepus, tidak berhaid ataupun belum pernah berhaid tapi dijima. Mana 3 bulan Hijri. Nak kira tak boleh. 3 bulan Hijri. Yang ketiga, yang keempat, isteri yang tidak dijima. Mana tak ada iddah. Jadi kalau soalan tu ditumpukan, ada kitab, ada pendapat, ada pandangan, bagi saya hamba ini wallahu alam, tak ada. Tapi ini semua sepakat tadi mana yang saya baca dia kata pada Ibn Munzir tu, mana sepakat ulama bagi kematian suami tak kira mengandung tak mengandung, yang tak mengandung ni apa cara sekalipun, masih berhaid ke tak berhaid, menepus ke tak menepus ke, semua sama, jima ke tak jima, 4 bulan 10 hari. Yang ni saja yang berbeza, cerai hidup ni. Cerai masih hidup. Kemudian ada satu lagi, di sini kita tengok 1, 2, dia ada nombor 3. Orang wanita yang kehilangan suami. Dia pun kehilangan suami. Misalnya kita kata bila dia kehilangan suami, macam kapal emas tu, MH370 kan. Jadi suami tak ada, hilang. Okey. Dulu dalam kita pun kita bahas, buat satu contoh kan. Macam mana orang yang kehilangan suami, berapa iddah dia? Berapa iddah dia? Jadi di sini kalau kita tengok misalnya contoh kan, satu mereka nelayan lah kata, atau MH dia bila jatuh kan, hilang, tak tahu, nak tahu kubur di mana, tak tahu kan. Jadi wanita ni misalnya kita kata A, suami dia isteri dia A1 lah, senang, A dengan A1 kan, tak ada kait siapa-siapa lah kan. Jadi A1 ni suami dia
jatuh ataupun ghaib dalam lautan ke, jadi hilang. Jadi orang pun cari semua, tak jumpa. Jadi dia buat report pada authority dulu, pada pihak polis. Pihak polis, maka polis pun bagi tahu tarikh daripada cari, tarikh tu hilang. Jadi wanita ni dia kena tunggu dulu selama 4 tahun di atas pendapat qaul qadim. 4 tahun. Jadi dia juga kena buat apa? Report dekat mahkamah syariah di Jabatan Agama. Orang yang berautoriti bagi tahu suami saya telah hilang, tak balik. Mana dari situ kena tulis tarikh dia. Maka wahai A1, kamu kena tunggu selama 4 tahun. Kalau hang nak nikah baru pun tak boleh, kena tunggu dulu. Selama 4 tahun atas pendapat qaul qadim. Kalau jadi nanti nak kita tengok. Jadi dia kena tunggu selama 4 tahun. Bila misalan kita kata selama 4 tahun dia dah tunggu, kemudian dia kena datang balik bagi tahu tuan qadi, suami saya dah tak balik, memang tak jumpa, cari tak jumpa dah 4 tahun. Dan daripada tarikh yang saya report, dah 4 tahun. Tuan qadi kata betul? Jadi kau nak lanjutkan lagi ke? Apa engkau nak rasa engkau tak boleh tunggu lah, engkau muda lagi? Baik kahwin kan? Jadi di situ qadi kata apa? Sekarang saya istiharkan. Suami kamu telah mati. Baru diistiharkan telah mati. Bila istihar telah mati, baru kamu kena tunggu iddah kematian suami 4 bulan 10 hari. Bermakna wanita ini kena tunggu 4 tahun 4 bulan 10 hari. Maka iddah kematian suami 4 bulan 10 hari. Baru terpakai. Mana dia ni tadi tak mengandung kan? Yang ni 4 bulan 10 hari baru ambil iddah ni. Tapi kena tunggu selama 4 tahun. Nak jadikan kisah. Dulu jadi kisah. Dulu kata zaman pondok pun masalah jadikan kisah. Lepas tu dah cukup 4 tahun 4 bulan 10 hari. Dia pun adalah orang masuk Minang dia. Jadi orang masuk Minang tanya dia, suka tak? Dia kata kalau ada kebaikan saya naklah kahwin, muda lagi. Siapa nak ni? Kalau tak ada kebaikan saya tak mau juga. Ada orang main risik lah. Dia kata ada. Kena-kena kawan suami dia yang jatuh sama-sama balik. Hak suami dia tak balik. Satu kampung pula. Satu kampung pula. Lepas tu tak apalah. Main masuk Minang. Dia pun terimalah. Tak apalah saya ni nak sama kawan baik dengan suami. Nak jaga. Pun kahwin. Lepas dah kahwin, setahun dapatlah anak. Dapat anak. Lepas dapat anak, okey. Lepas anak pun dah besar dalam berapa bulan, 6 bulan, 7 bulan. Sekali malam hari, dah dekat 2 tahun dah ni. Tiba-tiba, misalnya kita tengok TV ke apa. Tak tahu, dengar orang ketuk rumah. Bagi salam. Suami dia ni pula, dia kata siapa pula datang? Ni kata suami yang baru ni B lah. Dia pun buka pintu. Bila buka, terkejut. Hantu ke? Engkau ke? Ni yang suami dia A tu balik. Selepas 4 tahun 4 bulan 10 hari, lepas tu tambah setahun dia dah kahwin kan? Mana 5 tahun lah. 5 tahun ke 6 tahun baru balik. Dia ni nak kata apa? Hak dia ni kata, hai macam mana? Hang ni, hang buat, hang tak cari aku, rupanya hang. Lawan nak bergaduh lah kan? Tu. Nampak tu? Nanti kita sampai kisah ni panjang lebar. Nanti saya boleh sampai bab tu, saya akan panjang lebar dalam bab iddah sana. Macam mana qaul qadim, macam mana qaul jadid, macam mana. Ada kalau bila A balik, adakah kekal isteri dia pada dia ke atau kekal pada si B tu? Itu semua ada panjang lebar. Jadi saya nak cerita ini saja. 4 bulan 10 hari muktamad dah. Sepakat ulama. Yang kata dalam kitab kata 3 bulan Hijri, saya tak pernah jumpa lah. Wallahu alam. Mungkin dia tersalah letak, mungkin di sini tempat cerai hidup. Okey, baik.